Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 13 akan membawa anda semua memahami konsep dan teori usul fiqh dalam penyelesaian masalah. Islam merupakan agama yang syumul kerana dapat dilihat sumber hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi panduan yang terbaik kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. Namun, ilmu usul fiqh juga sangat penting digunakan dalam syariat Islam. Teori usul fiqh, iaitu perkara utama yang akan dibincangkan dalam usul fiqh ini adalah membincangkan tentang dalil-dalil syarak yang bersifat kuli, iaitu yang menjadi punca pengambilan suatu hukum. Yang seterusnya adalah menerangkan kaedah pengistibatan sesuatu hukum, dan yang ketiga pula adalah menyelaraskan struktur pendalilan, iaitu menyusun atur sumber-sumber yang digunakan dalam memperincikan bentuk-bentuk hukum yang bersesuaian sebelum hukum tersebut diistimbatkan. Yang seterusnya pula adalah satu kaedah dalam mengetahui hukum Allah yang sebenar, dan yang terakhir sekali ialah menjelaskan maqasid objektif sesuatu hukum. Sekarang mari kita lihat pula apakah pandangan para ulama terhadap takrifan usul fiqh, iaitu para ulama bagi mazhab Syafi'i pula mentakrifkan usul fiqh sebagai mengetahui dalil-dalil fiqh secara ijmal, tidak terperinci, dan cara mengambil hukum daripadanya serta keadaan orang yang menentukannya. Manakala para ulama melalui mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali pula mentakrifkan usul fiqh sebagai mengetahui kaedah-kaedah yang dengannya dapat dikeluarkan hukum-hukum syarak yang dipraktikkan dalam dalil-dalil tafsili, iaitu dalil-dalil secara terperinci. Antara sumber hukum syarak yang disepakati adalah Al-Quran, Ijma', Sunnah dan Qiyas. Sumber yang tidak disepakati pula adalah istihsan, masalih mursalah, istishab dan uruf. Contoh isu yang kita boleh ambil iaitu isu fiqh dalam teknologi perubatan. Apakah hukum menggunakan ubat yang mengandungi bahan babi? Antara contoh ubat yang mengandungi bahan babi adalah Glixin. Kegunaannya untuk mengelakkan pembekuan darah dan untuk rawatan jantung koronari. Antara sebab timbulnya isu ini adalah kerana Glixin sering digunakan dalam aktiviti perubatan walaupun bahannya mengandungi bahan yang tidak halal seperti babi. Oleh itu timbulnya masalah ini apabila para pesakit mengetahui kandungan yang ada pada ubat Glixin dan ingin mengetahui adakah ianya dibolehkan dalam perubatan. Hukum mendapatkan rawatan adalah yang pertama wajib. Menurut Imam Syafi'i, Hanbali dan Ibn Taymiyah, hukum mendapatkan rawatan adalah wajib. Yang kedua harus. Jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab berpendapat ianya harus untuk mendapatkan rawatan. Berdasarkan hujah yang dihentikan tadi, hukum menggunakan ubat yang mengandungi bahan daripada babi kecuali dalam keadaan darurat adalah haram. Oleh itu adalah menjadi keutamaan seseorang Muslim untuk mengutamakan ubat yang suci berbanding yang mengandung najis sekiranya ada pilihan. Akan tetapi, dalam kes darurat maka ianya diharuskan tetapi tak terikat dengan kadarnya. Berdasarkan dalil, ad-darurat tubihul mahzurat, yang bermaksud keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang. Cara mengatasi ubat yang mengandungi babi. Yang pertama, menggunakan ubat-ubatan daripada sumber yang halal, bersih, suci dan diperbuat daripada bahan-bahan yang tidak memberi kemudaratan kepada tubuh badan manusia. Contoh obat yang boleh menggantikan Glixin adalah ubat Erythra Solution for Injection atau nama generiknya Fondaparinate Sodium, memiliki tahap kekuatan yang tinggi dalam membantu mengelakkan masalah pembekuan darah. Fondaparinate merupakan ramuan aktif dalam Erythra yang tidak mengandungi sebarang bentuk heparin. Malah, tiada satu pun material dalam penghasilan ubat ini diambil daripada haiwan atau bahan yang diharamkan oleh Islam termasuklah babi.
Kesan penggunaan ubatan yang mengandungi gelatin babi adalah membawa penyakit-penyakit berbahaya, akidah umat Islam rosak, darah daging umat Islam kotor, haram kecuali dalam keadaan darurat, harus dalam keadaan darurat setelah tiada jalan penyelesaian. Kesimpulannya, dapat dilihat konsep dan teori usul fiqh dapat menyelesaikan masalah isu semasa ini kerana terdapat panduan yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah.